A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang dan juga ruang di dalam kehidupan kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan, tujuannya untuk kita taqarrub, iaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama ta'abbud, yakni kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama, apa saja yang kita nak lakukan pada hari ini, baik kita nak makan ke, kita nak pergi kerja ke, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa saja kita lakukan ini menjadi pahala ibadah buat kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan, sama-sama kita perhalusi, dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu ilmu yang mahal. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang dinamakan dengan nama haiwan. Yang pertamanya Al-Baqarah yang bermaksud lembu betina. Yang keduanya An-Namlu iaitu semut. Yang ketiga An-Nahlu iaitu lebah. Yang keempatnya adalah Al-Ankabut iaitu labah-labah, dan yang kelimanya adalah Al-Fil iaitu gajah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama perhalusi dan juga mendalami salah satu surah tersebut, iaitu surah yang baharu, iaitu surah Al-Ankabut, iaitu surah labah-labah. Sudah semestinya banyak rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kongsikan kepada kita di sebalik 68 ataupun 69 ayat di dalam surah Al-Ankabut ini. Jadi sama-sama kita perhalusi, dan insya-Allah pada hari ini kita akan perhalusi terlebih dahulu ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dan bagi menjawab setiap persoalan pada sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini seorang tokoh, seorang ahli di dalam bidang Al-Quran ini, siapa lagi tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita tak sabar sebenarnya dengar suara Ustaz mengaji sebentar saya lagi. Lokman sihat. Alhamdulillah Ustaz. Sihat macam tu Ustaz, insya-Allah. Sama-sama kita sihat Ustaz, insya-Allah, untuk sama-sama kita kongsikan ilmu. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton menerusi Facebook kita pada pagi ini, jom sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan ilmu ini kepada seberapa ramai yang boleh, dan juga boleh anda untuk follow kami di platform media sosial kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram kami di official Tanyalah Ustaz, dan juga di TikTok kami di official _TUBTJK. InsyaAllah sama-sama kita ambil manfaat daripada platform tersebut, insyaAllah. Jadi sebagai permulaan Ustaz, seperti biasa Ustaz, dalam tafsir Taranum ni, pertama sekali kita nak dengar baik-baik cinta Allah SWT kepada kita menerusi surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Seterusnya saya nak minta izin kepada Ustaz untuk bacakan tafsirannya Ustaz sebentar saya lagi, insyaAllah. Tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama membuka helaian lembaran Al-Quran Karim. Kita akan baca daripada awal surah Al-Ankabut, bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Dan Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah. Dan itulah di antara terjemahan bagi 7 ayat pertama daripada surah Al-Ankabut yang kita akan sama-sama pelajari dan juga perhalusi pada hari ini insya-Allah. Jadi sebagai permulaan Ustaz, soalan yang biasa orang tanya berkaitan dengan Alif Lam Mim, ayat pertama ni Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Da'i Luqman. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Suratul Ankabut, sebagaimana yang disebut oleh Da'i tadi pada awal siaran kita, dia antara 5 surah yang dinamakan sempena dengan nama binatang, ya. Dan Suratul Ankabut ini berada pada juzuk yang ke-20. Kalau ikut turutan dalam Mushaf Utsmani, dia adalah surah yang ke-29. Dia adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 69 ayat, dan sebagaimana yang kita tahu, dia dimulakan dengan huruf Alif Lam Mim ataupun dipanggil sebagai huruf Al-Muqatta'ah, huruf-huruf potongan, ataupun kita panggil potongan-potongan daripada huruf-huruf, ya, hijaiyah. Sebenarnya dalam Al-Quran ada, sebelum kita pergi kepada maksud Alif Lam Mim itu, kita nak cerita tentang fakta yang menarik, ya. Dalam Al-Quran sebenarnya ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf Al-Muqatta'ah. Sebagaimana yang kita tahu, yang paling famous sekali surah yang kedua lah surah Al-Baqarah. Kemudian surah yang ketiga surah Ali Imran. Ada yang bermula dengan Alif Lam Mim, ada yang bermula dengan Alif Lam Ra, ada yang bermula dengan Alif Lam Mim Ra, ada yang bermula dengan Alif Lam Mim Sad, Sad, Nun, Qaf,
kaf, ha, ya, ain, sad dan sebagainya. Ini semua dipanggil sebagai huruf muqatta'ah, yang mana ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf sebegini. Yang seterusnya, fakta yang menarik juga, pada setiap huruf al-muqatta'ah itu, mesti selepas daripada huruf itu diceritakan tentang Al-Quranul Karim. Okey. Sebagai contoh, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, kan surah Al-Baqarah. Alif lam mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Maknanya selepas daripada huruf ini, huruf-huruf muqatta'ah ini, Allah Taala akan biasanya disambung dengan penerangan tentang Al-Quranul Karim. Kecuali pada 3 surah yang ada huruf muqatta'ah ini, ayat selepas daripada permulaan surah yang huruf muqatta'ah itu tidak diceritakan tentang Al-Quran, bahkan diceritakan tentang kisah lain. Sama ada kisah tentang surah tersebut ataupun kisah-kisah lain lah. Dan ada berapa surah yang sebegitu? Ada 3 surah. Yang pertamanya surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, diceritakan tentang Nabi Zakaria. Yang kedua suratul Rum, Alif lam mim, Ghulibatir Rum, telah tertewaslah kerajaan Rum. Dan yang ketiga surah yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu suratul Ankabut, Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku, ila akhir ayah, sebagaimana yang kita bacakan pada permulaan tadi. Maknanya suratul Ankabut ini adalah salah satu daripada 3 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah tetapi tidak diceritakan tentang Al-Quran, bahkan diceritakan tentang hal-hal lain selain daripada Al-Quran. Dinamakan suratul Ankabut kerana pada ayat 41 Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan tentang labah-labah yang membina sarangnya, yang sebagaimana kita tahu bahawa sarang labah-labah ini adalah sarang yang lemah, sarang yang tidak kokoh, yang boleh hancur begitu saja walaupun dengan tiupan angin yang perlahan. Tetapi itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang berharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berharap kepada selain daripada Allah, kita dah tahu dah, dia tu tak akan membawa kita ke mana-mana. Tapi dia tetap berharap juga kepada selain daripada Allah. Dan Allah Ta'ala umpamakan pengharapan itu sebagai pengharapan seekor labah-labah yang membina sarangnya, yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai sarang ataupun rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah. So itulah yang kita akan bicarakan, dan itulah sebagai permulaannya tentang apa yang istimewa dengan suratul Ankabut. Dan kalau boleh saya masuk sikit kepada soalan yang famous tadi kan, apakah maksudnya di sebalik alif lam mim ataupun mana-mana saja huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran? Jawapan yang paling tepat pada hemat saya ialah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui. Kenapa begitu? Kerana rahsianya kekal menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada siapa pun, malah mufassir yang paling hebat sekalipun, bahkan Nabi SAW sendiri apabila membicarakan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, sudah pasti ada penerangan dan tafsiran yang tertentu kepada ayat-ayat yang diturunkan, kecuali pada huruf al-muqatta'ah. Kerana tidak ada orang yang boleh merungkai apakah maksud di sebalik huruf tersebut. Yang pertama. Yang kedua, dia memberi satu signal kepada kita bahawa manusia ini terbatas pengetahuannya. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang maha tahu apakah yang terkandung di sebalik setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin bagi manusia kita boleh memahami Al-Quran berdasarkan kepada perkataan. Setakat itu sahaja kemampuan kita. Kalau kita kata Al-Kitab, perkataan yang terhasil daripada 5 huruf, Alif, Lam, Kaf, Ta, Alif, Ba, 6 huruf. Al-Kitab. Kita boleh fahamlah Al-Kitab itu adalah buku, kitab, ataupun nisbahkan kepada Al-Quran, ataupun kitab-kitab terdahulu. Kita faham gitu. Tapi nak rungkai kepada satu demi satu huruf itu, kita kena angkat tangan lah, surrender lah. Betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha mengetahui, dan pengetahuan kita manusia sangat terbatas. Dan yang ketiga, nak cerita bahawa inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak mungkin boleh ditiru oleh manusia, yang dipanggil sebagai i'jaz ataupun mukjizat Al-Quran, yang mana kalau
mungkin manusia kalau kita kata nak cipta seperti yang Al-Quran ni, sebelum daripada Al-Quran ini turun, mereka mungkin tak terfikir nak tulis satu perkataan yang dengan huruf atau kod-kod rahsia ni kan. Jadi inilah maknanya antara keistimewaan Al-Quran yang tidak terjangkau di akal manusia, lebih-lebih lagi pada ketika turunnya Al-Quran ini pada zaman Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi mengatakan bahawa pada kita sebenarnya rahsia kekal rahsia. Kekal rahsia. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara yang boleh dirungkai, ada perkara yang kekal rahsia. Kekal rahsia. Jadi itulah kita mengatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui setiap apa saja yang dilakukannya. Jadi sedang tu sekalian, mari kita akan buatkan berkaitan dengan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Namun kita nak berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita belajar, sama-sama kita ambil ilmu Al-Quran pada hari ini berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Apa kata sidang betul sekalian? Sama-sama kita dengar ulasan pada Ustaz, pencerahan pada Ustaz. Kita ambil juga mushaf Al-Quran. Kalau kita mungkin malas nak ambil wuduk lah katakan, ambil saya tafsir. Kalau malas juga, buka handphone anda. Ada aplikasi Al-Quran, buka. Sama-sama kita tengok. Sebab tengok huruf Al-Quran itu sebenarnya pun dah memberikan satu ganjaran atau juga satu manfaat pada kita. Jadi jom sama-sama kita ambil, selain kita ambil ilmu, kita ambil juga manfaat daripada Al-Quran yang kita nak pelajari pada hari ini, insya-Allah. Jadi sila betul sekalian, Ustaz, kita nak raikan soalan yang pertama, Ustaz, pada pagi ini. Mungkin kita nak ambil berkaitan dengan ayat yang kedua pula daripada surah Al-Ankabut ini. Dan soalan daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz Andai. Assalamualaikum warahmatullahi. Merujuk ayat yang kedua, adakah ayat kedua ini merujuk kepada ayat pertanyaan, yakni istifham, yang mana adakah mereka sangka mereka cukup dengan hanya berkata mereka sudah beriman dan mereka tidak dikenakan sebarang ujian? Syurga itu mahal harganya, tidak cukup dengan mengaku beriman dengan mulut sahaja dapat masuk syurga. Perlu melalui ujian dengan sabar dan syukur, dan ujian paling berat adalah ke atas para nabi dan rasul. Bagaimana jika seseorang itu mengeluh kerana sering diuji? Adakah tandanya dia tidak redha dengan perjalanan hidupnya yang sudah Allah tentukan? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Sila Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Shal. Wah, ini nama isim makrifah. Alif lam. Al-Shal. Okey, yang pertama sekali kita cerita tentang ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada manusia bahawa adakah orang manusia merasakan ataupun menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja tanpa berkata dibiarkan begitu sahaja dengan berkata kami telah beriman tetapi mereka tidak akan diuji. Yang pertama kita nak cerita tentang setiap daripada perkataan yang keluar daripada mulut kita, dia membawa bersama pakej pertanggungjawaban. Ini sebenarnya mesej yang paling utama sekali yang kadang-kadang dipandang acuh tak acuh oleh manusia. Mereka tidak merasakan bahawa setiap apa yang mereka cakap, setiap apa yang mereka tulis itu akan disoal balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukupkah sekadar kita cakap dekat pasangan kita ataupun kekasih hati kita, I love you, kan? I love you too, dan I love you more, I love you till the moon and coming back, kan? Cukupkah begitu? Kalaulah sekadar itu sahajalah dikatakan cinta, maka burung apa yang bercakap ikut kita tu, burung kakak tua. Burung kakak tua pun boleh cakap I love you, kan? Tapi cinta perlukan kepada pembuktian. Apa buktinya? Where is the proof? Kan? Sama juga apabila kita berkata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman itu perlu dibuktikan. Dan seseorang itu tidak akan berjaya membuktikan iman mereka sehinggalah mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya setiap daripada apa yang kita kata, kita ucapkan, dia akan jadi ujian kepada diri kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ustaz-ustaz yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ini, kami menyampaikan mesej-mesej yang baik daripada Al-Quran, Al-Hadis dan ajaran agama Islam. Dan sebenarnya orang yang paling berat ujiannya apabila menyampaikan dakwah ialah orang yang menyampaikan dakwah tersebut, bukan orang yang mendengar. Kenapa? Ada seorang cerdik pandai pernah berkata kepada saya, telinga yang paling dekat dengan mulut orang yang
menyeru ialah telinga si penyeru itu. Kalau kita bercakap, kita memberi nasihat tentang perkara-perkara yang baik, telinga siapakah yang paling dekat dengan nasihat itu? Telinga orang yang bercakap itu. Maka sebenarnya pertanggungjawaban yang paling tinggi sekali, ataupun kalau dalam bahasa konteks kita ujian ini, maka ujian kepada orang yang bercakap dulu yang akan dinilai oleh Allah SWT sama ada dia tu walk the talk atau tidak. Sebab tu dalam Quran ada dalam surah As-Saff disebutkan kabura maqtan ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu bercakap apa yang benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ma la ta'malu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah SWT apabila kamu bercakap dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan. Ini satu ujian bagi kita. Itu yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan biarkan kita berlalu begitu saja, kita mengatakan kita beriman kepada Allah Ta'ala sebelum kita lulus ujian-ujian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang kedua, kita kena sedar hakikat bahawa yang pertama, kedua ada pertama pula. Hidup ni sendiri adalah ujian. Hidup ini sendiri adalah ujian. Kita baca suratul Mulk kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah SWT yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalannya. Maknanya hidup kita ni memang datang keluar daripada perut mak kita menangis sampailah kita meninggal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fatrah itu, tempoh itu, period itu memang penuh dengan ujian. Untuk apa? Allah Ta'ala nak tengok siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita baca dalam sudut berbeza, saya baca siapakah mereka yang paling baik responnya, reaksinya terhadap ujian itu. Nak kira amal tak amal ni itu satu skop, tetapi dari sudut responnya terhadap ujian. Ada orang sabar, ada orang tak sabar, ada orang syukur, ada orang marah, ada orang cari salah orang, ada. So responnya Allah Ta'ala tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama, hidup ini adalah ujian. Yang kedua, kadang-kadang bukan hidup saja ujian. Dan bila kita tengok perkataan ujian itu sendiri, kita ingat ujian ni mestilah benda-benda yang menyakitkan, memberatkan, memudaratkan, betul kan? Hilang orang tersayang, meninggal, sakit, kena penyakit, banjir dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut setiap perkara, tak kira dia benda baik ataupun benda buruk, semua adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan dengan kebaikan. Kami jadikan kebaikan dan keburukan itu juga adalah ujian kepada kamu. Maksudnya hidup ini ujian, baik pun ujian, buruk pun ujian. Orang yang tak solat, Allah Ta'ala uji tak solat. Orang yang solat, Allah Ta'ala uji pula hati dia ikhlas ke tidak. Orang yang tak ada ilmu, Allah Ta'ala uji dia dengan jahil. Orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala uji pula dia ni sombong ke tidak. Macam-macam. Orang yang miskin, Allah Ta'ala uji dia dengan keimanan. Adakah tergelincir imannya kerana kemiskinan, sanggup tak menggadaikan akidah dan sebagainya. Orang kaya, Allah Ta'ala uji pula bayar ke tidak zakat, sedekah ke tidak. Macam-macam. So, yang baik dan buruk itu juga adalah ujian. Yang ketiga, orang-orang sekeliling kita pun ujian juga. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan begitulah kami jadikan kamu sesama kamu ujian. Apa belakang dia? Allah Ta'ala sebut atasbirun. Adakah kamu mampu bersabar dengan orang sekeliling kamu? Nak cerita tentang orang sekeliling tak payahlah panjanglah cerita kan. Tapi nak cerita, janganlah sampai kita menjadi ujian kepada orang sekeliling kita. Kita tak boleh nak ubah orang keliling, tapi kita sendiri boleh berubah demi kemudahan orang keliling kita. Jangan sampai kita yang jadi ujian kepada orang keliling kita. Dan semua, banyak lagi lah bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala sebut itu, nak menguji antara kita siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling baik responnya, supaya dia diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, jadi soalan kedua pula Ustaz tadi berkaitan dengan adakah orang yang tak menerima ujian ni maksud dia tak redha dengan apa yang Allah tentukan dalam kehidupan dia Ustaz? Macam mana? Orang Dia yang tak terima ujian. bukan mengeluh. Cerita tentang mengeluh. Itu kita kata tadi, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang paling baik respon dia. Kerana kita tahu hidup ni datang dengan pakej ujian. Jadi kalau kita mengeluh, tak sabar, marah, cari salah orang, maknanya kita tak tahu. Yang pertamanya, kita tak tahu hakikat kehidupan ni datang dengan ujian. Yang kedua, ujian dan sebagainya, apa saja tanggapan kita, semuanya datang daripada Allah SWT. Bila kita tak reda, mengeluh dan sebagainya, marah,
Kita marah kat siapa sebenarnya? Allah. Kita marah kepada Allah SWT. Macam kita centang makanan tak sedap. Kita order dekat kedai. Kita kata makanan tak sedap. Nampak macam secara fizikalnya kita kutuk makanan tu. Tapi sebenarnya kita merendah-rendahkan tukang masak dia, betul tak? Kita nak marah dekat makanan tu, sebenarnya kita marah dekat tukang masak. Sebab tanpa tukang masak tu, tak adalah makanan tu siap. Jadi sebenarnya, kita dengan Allah SWT dalam Islam diajar tentang sangka baik, husnuzan. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, tuan-tuan boleh cari dan rujuk hadis tersebut, bercerita tentang perkara ajaib yang berlaku kepada orang beriman. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi SAW, sangat ajaib urusan orang-orang mukmin. Dan perkara ini tidak akan berlaku kecuali kepada orang-orang mukmin. Apa dia? Apabila mereka menerima sesuatu yang baik, mereka bersyukur dan ia baik bagi mereka. Dan apabila mereka menerima sesuatu yang tidak baik, mereka bersabar dan itu baik bagi mereka. So hakikat ini kita kena tahu bahawa semuanya datang daripada Allah, sangka baik dengan Allah. Setiap apa yang Allah Ta'ala bagi itu mestilah sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada kita, sama ada kita suka ataupun tak suka. So dengan pemahaman sebegitu, azimat sedemikian, maka diharapkan kalau ada sikit-sikitlah ujian tu, kita redha. Kerana apa? Allah Ta'ala nak memberi kita sesuatu yang lebih baik. Allah Ta'ala nak memberi pahala kepada kita. Allah Ta'ala nak mengajar kita bahawa seberat mana pun kita rasa tentang ujian yang kita hadapi, sudah pasti di luar sana ada orang lain yang lebih berat lagi ujiannya kalau dibanding dengan kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi baik ke buruk ke, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah kita sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Arsyad. Mudah-mudahan terjawab juga jawapan ataupun persoalan yang diajukan sebentar tadi, insya-Allah. Kita beralih pula Ustaz dengan soalan berikutnya daripada Sirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat kedua, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan soalannya, adakah umat Islam sangka senang sahaja untuk mereka masuk ke dalam syurga hanya dengan cakap aku sudah beriman, aku sudah masuk Islam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tambah sikit Ustaz soalan. Sebab kalau kadang-kadang kebanyakan pada masyarakat kita ni, dia agak keliru berkaitan dengan perkataan fitnah, Ustaz. Sedangkan dalam ayat tersebut, perkataan fitnah, la yuftanun tu, fatana tu, menunjuk pada ujian, Ustaz. Apa beza Ustaz fitnah dengan ujian, Ustaz? Dalam Al-Quran disebut perkataan ujian ini menggunakan perkataan-perkataan yang pelbagai. Kadang-kadang digunakan perkataan fitnah, kadang-kadang digunakan perkataan bala, kan? Bagi kita orang Melayu ni bala lah kan. bala kan. Semua itu membawa masuk fitnah juga. Dan ada kadang-kadang fitnah itu bukan membawa masuk fitnah. Bukan membawa masuk ujian. Fitnah yang kita mengata kepada orang lain perkara yang tak betul, itu fitnah. Tapi secara dalam konteksnya, fitnah ini adalah sebenarnya ujian. Kerana apa? Kerana dia adalah sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, di luar daripada kemampuan kita, dan dia boleh menjadi satu perkara yang menyebabkan kita rasa berat selagi perkara hal tu tak selesai, kan. Sebab tu orang kata kalau tak dapat ujian pun dia boleh mendatangkan fitnah. Mendatangkan fitnah itu maksudnya mendatangkan ujian bagi kita. Kita ni orang yang keluar dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Lepas tu tiba-tiba ikut trend semasa menari pula dekat TikTok. Dia mendatangkan fitnah. Maksudnya apa? Mungkin dalam konteks fitnah orang boleh tohmah kita. Mungkin juga konteks fitnah itu ujian. Dia ujian bagi kita. Kenapa kena ikut trend? Kenapa kena begitu? Kenapa? Jadi image tu tak baik. Macam tu. Jadi dalam Quran ni memang ada perkataan tu kita boleh baca secara literal. Maknanya ada perkataan tu kita kena baca dalam konteks. Tak boleh. Contoh bila kita kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kan yang salah ni kan. Salah tafsir. Dia katakan fitnah itu mengatakan orang sesuatu yang tidak betul tu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maksudnya bukan begitu. Itu maksud yang secara literal. Perlu dibaca tafsir. Maksud fitnah di sini adalah kita panggil apa? Ujian dari sudut akidah.
kita kufur, kita syirik kepada Allah SWT. Itu maksud fitnah di situ. So dalam konteks yang berbeza, maknanya Quran ni tidak boleh dibaca secara literal. Kita kena tengok tafsirannya yang lebih luas. Mungkin ada maksud yang berlainan daripada mufassirin yang berlainan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Jadi insyaAllah seterusnya sekalian mari kita akan buatkan berkaitan dengan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Namun kita nak berhenti berjeda sebentar. Terus kekal bersama kami. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita mengambil satu ilmu yang mahal, ilmu tentang Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7 pada hari ini. Alhamdulillah, kita sedar tak sedar Ustaz, banyak Ustaz surah-surah yang kita dapat pelajari dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Mudah-mudahan kita bukan sekadar faham, bukan sekadar kita baca, tapi kita juga dapat terapkan, juga kita praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan melalui Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kalau tak boleh nak kongsi dekat Facebook, kita kongsi kat dalam grup WhatsApp. Banyak grup-grup tu, ada grup usra, grup apa daripada kita nak mengumpat sebagainya. Kita kongsikan ilmu ni, kita ambil ilmu yang mahal ni, insya-Allah, sama-sama, insya-Allah. Jadi sekali kita nak teruskan lagi Ustaz. Tadi kita masih lagi berhutang dengan soalan Sirna tu yang bertanyakan soalan berkaitan dengan adakah umat Islam sangka senang saja masuk syurga Ustaz? Cakap aku Islam, aku beriman, dah boleh masuk syurga Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nak jawab soalan ni dia ada dua jawapan lah. Senang dan susah. Kalau ikut konteks ayat ini, tidak semudah itulah untuk masuk syurga. Maksudnya Allah Ta'ala akan berikan kita ujian demi ujian demi ujian. Dan perkara begini nanti kita akan tengok lagi pada ayat yang seterusnya nanti. Bukan pada kita saja. Allah Ta'ala uji ni orang-orang yang terdahulu pun. Bahkan ujian mereka itu lebih teruk lagi, lebih berat lagi. Kalau kita hari ni sekadar terkepit jari dekat pintu kereta, kuku tertanggal tu sekejap sikit je. Mereka ini dikepit dengan gergaji, dikepit dengan batu, ditanam hidup-hidup macam-macam kan. So nak menuju kepada syurga Allah dalam konteks itu tidaklah semudah yang disangka. Tapi ada juga satu sudut pandang bagi orang-orang yang sentiasa berfikiran positif. Nak masuk syurga ni pun boleh dikatakan senang. Ini quote unquote jangan pula nanti kata ustaz ni mengajar apa ni mudah-mudah sangat kan. Senang dengan syarat ikutlah ciri-ciri ahli syurga. Kan? Al-Quranul Karim ini 6236 ayat itu ada beratus-ratus, malah beribu-ribu ayat bercerita tentang ciri-ciri ahli syurga. Dan Allah Ta'ala dengan sifat pengasih penyayangnya menjadikan Al-Quran ini sebagai guidance, sebagai pembimbing, sebagai panduan. Untuk apa? Untuk baca saja ke? Tidak. Untuk kita ikut kan. Jadi dari konteks itu, nak masuk syurga, kalau tanya saya dari sudut pandang senang tadi, buat apa saja yang Allah Ta'ala dah cerita tentang ciri-ciri ahli syurga, kemudian kita tinggalkan semua ciri-ciri ahli neraka, maka tak ada sebab insya-Allah dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga Allah SWT. Jadi tengok dua konteks lah. Maknanya tetap jugalah kalau dengan mudah tu pun ada ujian dia. Kalau kita kata ada 10 ciri ahli syurga, dia datang dengan ujian pula, nak buat tu susah kan. Kalau katalah ciri ahli syurga tu suka bersedekah, cakap senanglah sedekah ni, nak keluar duit gigil kan. Cerita Allah Ta'ala kata digandakan satu sedekah jadi 700 paling sikit. Lepas tu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh bagi kepada siapa saja ganjaran yang berlipat kali ganda. Secara akalnya, sifirnya, kita akan sedekah yang paling baik, paling banyak lah. Tapi tidak begitu. Datang ujian lain pula kan. Ujian taraddud, ujian tawakuf, ujian bertangguh, ujian syaitan. Tak ada duit. Tak ada duit. Bukan tak ada duit, duit tu je yang ada. Macam-macam. Dia datang dengan package. Walaupun kita kata dah nampak senang je. Pintu syurga terdekat dah. Tapi tidak semudah itu tuan-tuan. Sebab tu kita kena selalu berharap, berdoa supaya Allah Ta'ala bimbing kita, mudahkan kita dalam memperbaiki amalan kita. Sebab tu kita doakan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam mengingati kamu
bersyukur kepadamu dan memperelokkan amalan kami supaya dia selari dengan ciri-ciri ahli syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi itu penerangan yang serba ringkas dan insyaAllah cukup lengkap untuk kita sama-sama fahami berkaitan dengan ujian dan juga ciri-ciri orang yang beriman. Jadi Ustaz, nak berbalik juga Ustaz tentang ujian. Ujian ni bukan hanya sekadar waktu kita hidup Ustaz. Waktu dah dalam kubur nanti pun kubur dalam kubur nanti pun Ustaz, kita akan diuji juga dengan soalan-soalan marubuka sebagainya. Adakah hanya orang beriman saja yang boleh jawab soalan-soalan tersebut Ustaz? Ujian ini, okey, sebelum daripada itu kita tengok konteks ujian tadi. Kita dah bagi beberapa contoh kan. Ujian daripada hidup itu sendiri, ujian daripada harta. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kan, surah Kahfi. Lepas tu ujian dari manusia, ujian apa lagi? Kebaikan dan keburukan. Itu di dunia, itu bentuk ujiannya. Nanti bila kita berpindah alam, dalam kuburnya ada ujian lain pula. Bila kita dibangkitkan pada mahsyar, ada ujian lain pula ketika di padang mahsyar dan sebagainya. Ujian mizannya, ujian siratnya, macam-macam kan. So hidup ini selagi mana tidak bertemu persimpangan antara nak menuju ke syurga ataupun ke neraka, selagi itulah kita akan diuji bertalu-talu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu package kehidupan. Jadi itu yang kita kata tadi, kita kena selalu mendekatkan diri pada Allah, minta perlindungan Allah, minta pertolongan daripada Allah. Memang hidup ini akhir sekali macam kita bayanglah, segagah mana pun kita, sealim mana pun kita ni sebenarnya manusia yang lemah. Kenapa? Kerana kita tak dapat lari daripada pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata tadi, ujung sekali disebut dengan jelas bahawa manusia ini masuk syurga dengan rahmat Allah akhirnya kan. Walaupun kita rasa kita dah usaha dah ni, tapi amalan kita tu kalau banding dengan kelayakan untuk masuk syurga tu pun tak sampai lagi. Ini baru cerita peringkat pertama, baru kata beriman dah rasa macam bagus dah. Belum diuji lagi. Ujian pula kita dah ujian, macam dah lulus. Belum habis lagi. Kerana apa? Kerana di akhir tu ada satu lagi perkara yang paling besar. Allah Ta'ala kasih tidak kepada kita? Allah Ta'ala sayang ke tidak kepada kita? Allah Ta'ala nak beri ke tidak rahmatnya kepada kita? Benda tu yang kita kena selalu berharap, selalu minta. Supaya akhirnya hidup kita ni bukan sahaja lulus ujian, tapi ujian itu melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. InsyaAllah. Jadi perlu menghadapi setiap ujian. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menghadapi ujian tersebut agar penghujungnya kita semua dapat berpegangan tangan untuk masuk ke syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz untuk ayat yang baru daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat ketiga, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan orang-orang terdahulu untuk mengetahui di antara kalangan mereka itu ialah orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang berdusta? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat dua senario yang sangat-sangat berbeza. Kita kata kita hari ni diuji dengan apa je? Kita uji dengan fitnah WhatsApp, diuji dengan video dekat TikTok dengan Instagram, kita diuji dengan tulisan-tulisan di Facebook. Pun dah goyang iman kita kan. Tak tahan tangan ni nak masuk campur sekali hal orang dan sebagainya. Itu pun ujian juga tanpa sedar. Ujian, sebab tu kita kata tadi, ujian bukan sekadar apa yang kita rasakan menimpa kita dalam bentuk mudarat. Tetapi kadang-kadang apa yang berlaku di sekeliling kita pun jadi ujian bagi kita. Dari sudut mana? Dari sudut kita ni suka masuk campur hal orang ke tidak? Suka menokok tambah cerita ke tidak? Suka menyebar-nyebar, menyambung-nyambung rantaian tali dan lidah fitnah ataupun tidak? Itu jadi ujian. Itu peringkat kita. Peringkat ekstrim, kalau kita baca dan kita banyak belajar, di akhir zaman nanti sebelum daripada berlakunya kiamat, datang pula fitnah Al-Masihud Dajjal, kan? Bayangkan dengan fitnah media sosial pun tak larat nak ikut dah. Bayang Dajjal yang datang membawa antara syurga dan neraka, kan? Dia suar kat kita syurga, dia suar kat neraka. Pilih nak mana tu. Di saat manusia huru-hara, kelaparan dan sebagainya, dia suar makanan yang paling sedap. Hang nak tak nak, hang tak nak mati. Hang nak ambil jadi pengikut dia pula. So bayangkan mampukah kita untuk berhadapan dengan ujian tersebut? Berdasarkan kepada apa yang kita dengar kan. Tapi orang-orang yang terdahulu, balik pada soalan tadi. Orang-orang terdahulu yang kita sebut dalam ayat yang ketiga ni, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan kami telah uji orang terdahulu. Orang terdahulu telah melalui ujian secara real.
Dan saya suka nak quote nak menjelaskan apakah bentuk ujian itu. Saya nak quote satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang ke-6943. Cerita Nabi SAW bercerita kepada para sahabat apabila seorang sahabat mengadu kepada Nabi. Kan zaman-zaman awal Islam dulu kan, orang-orang Islam ni dipenuhi dengan golongan du'afa kan, golongan masakin, orang yang tak ada harta, orang yang sakit, orang tua kan. Dan kalau kita tengok cerita-cerita tentang hamba-hamba yang diseksa kan, siapa yang kita tahu, Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir. Mereka ini diseksa kerana kedudukan mereka yang berada dalam golongan yang lemah. Mereka adalah du'afa, mereka masakin. Jadi ada sahabat-sahabat ni pernahlah mengadu kepada Nabi kan tentang keadaan mereka yang tak punya apa-apa, macam mana ni kan. Dan Nabi membalas dengan satu penjelasan. Saya nak bacakan maksud hadis. Dia kata apa? Sesungguhnya sebelum daripada kamu, kata Nabi, pernah diambil seorang lelaki lalu digali baginya lubang, kemudian dihumbankan dia ke dalamnya. Kamu ni apa sangatlah kan, setakat sikit-sikit kan, tak ada bantal peluk pun dah ni kan. Contoh, orang ni digali lubang, humban. Ada yang diambil gergaji, dibelah badannya menjadi dua. Ada yang diambil besi dan dicakar tubuhnya sehingga terpisah daging dan tulang. Namun ujian-ujian begini tidak sesekali menyebabkan mereka beralih fokus tauhidnya kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang kita cerita tentang apa, Bilal bin Rabah kan, yang cerita tentang disebut ahadun ahad kan, kan disebut ahadun ahad. Maknanya dijemur di bawah matahari, dihempak batu di atas dada. Namun itu sedikit pun tidak menggoyahkan. Ini bentuk ujian-ujian fizikal. Kita belum lagi kena macam tu kan. Kita baru kena ujian-ujian berbentuk tulisan, berbentuk video je nak banding. Maka sambung Nabi dia kata, ini semua tidak membuatkan mereka berpaling daripada mentauhidkan Allah SWT. Demi Allah, akan sempurna agama ini sehingga seorang pengembara itu mampu berjalan dari Sana'a hingga ke Hadramaut dan dia tidak takut melainkan kepada Allah SWT dan tidak risau serigala akan menerkam kambingnya. Akan tetapi kamu ini sangat tergesa-gesa inginkan kemenangan dan keselesaan. Maknanya Nabi nak beritahu kepada sahabat, relaxlah, ujian ni datang. Nanti dengan kamu bersabar, kamu tahan sikit, insya-Allah kemenangan akan datang, kesenangan akan datang, kemudahan akan datang. Fa inna ma'al usri yusran. Setiap daripada kesusahan itu akan diiringi dengan kesenangan. Hidup kita ni Allah Ta'ala uji sikit je. Kita nak buat baik sikit, orang dah kata macam-macam, kita dah lemah, tak nak dah buat baik. Kita sedekah, kita nak sedekah sangat, tiba-tiba orang cakap kita macam-macam, sedekah sikit, kedekut, pun dah tarik handbrake, tak nak sedekah. Kita nak pergi majlis ilmu, orang dah cakap, nak tunjuk baik lah tu, mentang-mentang lah baru nak insaf, pun kita, tak nak lah aku, orang cakap macam-macam. Ini ujian-ujian yang sikit saja. Sabar, sabar, sabar. Pasti di akhirnya Nabi jamin pasti akan ada kemenangan, ada kesenangan, ada kemudahan, dan kita jangan tergesa-gesa untuk mengubah diri kita daripada satu perkara yang sebelum ini kepada perkara yang lebih baik. Benda itulah ujian tu, proses tu adalah ujian. Insya-Allah. Jadi inna ma'al usri yusra. Di sebalik setiap kesusahan itu semestinya ada kesenangan juga kemudahan. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar daripada jawapan Ustaz. Banyak lagi kita akan buatkan. Kita nak berhenti berehat seketika, terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita berbincang, sama-sama kita mengambil ilmu Al-Quran pada pagi ini menerusi surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Alhamdulillah kita sudah pun selesai 3 ayat Ustaz. Betul. Dan boleh katakan banyak yang kita pelajari, dan paling penting Ustaz sebenarnya kita nak belajar Al-Quran sedang betul sekalian kena ada guru. Sebab apa kalau kita tak ada guru, ayat kedua tu kita ada tafsir silap dah tu. Sebab apa kita akan tafsirkan kami beriman sedang mereka tidak difitnah. Bahaya tu. Takkan semua orang nak beriman kena ada fitnah. Jadi kita kena merujuk kepada pakar dan juga ahli-ahlinya untuk kita nak fahami tentang Al-Quran. InsyaAllah kita nak beralih dengan ayat seterusnya, iaitu ayat keempat. Jadi sebagai permulaan Ustaz, boleh Ustaz terang kepada kami tafsir di sebalik ayat keempat pada surah Al-Ankabut Ustaz, silakan.
Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian dan Luqman, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang boleh menjadi pagar yang paling baik bagi kita. Dalam kita melakukan sesuatu dengan keadaan kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Ada orang kadang-kadang dia tak rasa Allah Ta'ala perhati dia. Tidak ada sifat ihsan dalam diri kan. Sebagaimana yang kita tahu maksud ihsan tu kita buat sesuatu seolah-olah Allah Ta'ala tengok kita. Kalau kita tak boleh rasa Allah Ta'ala tengok, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala memang tengok kita kan. So, ayat ini menerangkan kepada kita, kita buat baik Allah Ta'ala tengok, kita buat jahat pun Allah Ta'ala tengok. Dia akan jadi satu ayat yang boleh menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga kaki kita daripada buat sesuatu yang menyebabkan dosa dan juga maksiat berleluasa. Kadang-kadang tanpa kefahamaman ataupun tanpa kita tahu bahawa ada ayat macam ni, Allah Ta'ala cerita, adakah kamu rasa bahawa setiap apa yang kamu buat tu Allah Ta'ala akan biarkan begitu saja tanpa Allah Ta'ala memberi balasan? Maka sesungguhnya apa yang kamu rasa tu sangat salah. Allah Ta'ala, benda besar Allah Ta'ala balas, benda kecil pun Allah Ta'ala balas. Benda baik sama, benda buruk pun sama. Sebab tu dia kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap apa yang kita buat yang baik, walaupun ditafsirkan, diberi erti sebesar zarah kan, benda kecil yang tak nampak pun Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala tengok, ya rahu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, yang buruk pun kecil pun Allah Ta'ala nampak. Cuma tinggal lagi masalah dengan kita, bila kecil kita tak rasa besar, ataupun besar kita rasa macam tak apa, lepas ni boleh istighfar kot, ataupun kita tak rasa benda yang kita buat itu berdosa, ataupun kadang-kadang kita ditipu daya oleh syaitan. Syaitan cuba cucuk kita, tak apa kau buat begini, niat kau baik. Kadang-kadang itu antara pakej-pakej yang seringkali datang dengan kejahatan, keburukan yang dibuat oleh manusia. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, syaitan ni kerja dia menghiaskan perbuatan jahat kita tu jadi baik. Di dunia ni, kita boleh bagi alasan apa saja, betul tak? Kita dah fitnah orang sana sini, tapi alasan kita apa? Kita nak dedahkan keburukan dia supaya orang lain mengambil pengajaran. Adakah kita boleh memberi alasan yang sama di hadapan Allah? Ayat inilah amaran. Adakah patut, bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Kena fikir yang tu dulu. Jangan nak fikir yang kita nak tegakkan ni. Kena fikir azab Allah tu nak letak kat mana kan. Kita kadang-kadang, saya selalu sebut dengan kawan-kawan, benda yang buruk yang melibatkan ramai orang, kita sebut sekali dua kali cukup. Padan dah sebagai pengajaran, peringatan. Tapi kalau hari-hari duk sebut, pejam mata, celek mata pagi-pagi je cerita. Celek mata je cerita benda yang sama. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, setahun, cerita bersama. Takut-takut tergelincir. Niat kita tergelincir dah. Daripada mula niat murni elok, tiba-tiba dah tergelincir, melampaui batas, masuk ke dalam ruang kita dah mula buat dosa dengan manusia. Allah Ta'ala tak akan lepaskan kita begitu saja. Macam yang saya sebut tadi kan, di dunia ni, kena tangkap polis pun boleh kita bagi alasan macam-macam. Dihadap ke mahkamah pun boleh pasang lawyer yang paling hebat di Malaysia, argue sikit bab teknikal, terlepas. Hukum gantung pun terlepas. Sebab apa? Teknikal kan. Di hadapan Allah tak akan terlepas. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam perut seorang wanita. Jantina bayi pun Allah Ta'ala tahu sebelum daripada bayi itu sempurna sifat. Ayat ini sangat-sangat keras daripada Allah SWT. Jangan kita sangka bahawa kita akan terlepas begitu saja dalam kita buat dosa, sama ada dosa kita dengan Allah ataupun dosa kita dengan manusia. Kalau kita rasa macam tu, oh ini bahaya. Allah Ta'ala kata, amatlah buruk. Sa'ama yahkumun. This is the most, dia kata, the worst decision yang you pernah buat tau. Kalau kita rasa bahawa Allah Ta'ala tak nampak kot, jangan. Dan kadang-kadang situasi berbeza. Kadang-kadang kita tak kata begitu, tapi amalan kita begitu. Kan? Kita kata, aku tak cakap pun Allah Ta'ala tak nampak, tapi amalan kita melambangkan begitu. Hari-hari cerita kerja dia tulis buruk pasal orang. Hari-hari cerita dia kerja dia cari salah orang. Hari-hari cerita dia sebar aib orang. Ke mana kita nak bawa? Dan semua ini
Allah Ta'ala nampak dan Allah Ta'ala akan beri balasan kepada kita. Allahu Akbar. Jadi kita takut kita melakukan, dalam masa kita melakukan dosa pada Allah, kita tak sedar. Kita putus satu rahim tu menyebabkan Nabi kata apa, tak masuk syurga orang yang putus satu rahim. Allahu Akbar. Kita takut benda tu kadang-kadang kita nampak benda remeh, tapi rupanya mendatangkan azab yang besar di waktu mana di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita semua terlindung pada perbuatan tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berdasarkan ayat keempat Ustaz daripada Puan Sarah Cici. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpandukan ayat keempat, adakah pada ayat ini Allah ingin memberitahu bahawa orang-orang yang menentang tauhid dan menindas umat Islam, jangan sangka mereka dibiarkan begitu sahaja. Mereka juga kelak akan terima azab akibat kemungkaran dan penindasan mereka terhadap umat Islam. Dan soalan seterusnya, zaman kini ramai orang kafir menentang orang Islam, namun mereka tidak ditimpa azab dan musibah apapun. Bagaimana ada segelintir umat Islam yang mempersoalkan keadilan Allah, sedangkan Allah menangguhkan sesuatu azab itu bersebab? Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ustaz. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Da'i Luqman dan puan yang bertanya, saya fikir puan aku saya Rasid Cici ni. Okey. Ayat ini bagi kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita sangat benci dan takut untuk buat maksiat, dia jadi ayat yang menjaga kita daripada buat maksiat. Kenapa? Kerana kita tahu walau kecil mana kita buat benda yang buruk, Allah Ta'ala tak akan lepaskan kita begitu saja. Ayat ini juga pada sudut pandang yang berlainan, kalaulah maksiat, keburukan, mudarat itu dibuat oleh orang lain terhadap kita, maka dia jadi ayat yang memberi hiburan kepada kita. Yang mana kita ni mungkin tak berdaya nak melawan kan. Dunia hari ni, again, saya quote lagi, dunia media sosial, dunia netizen. Netizen is king. Dulu orang cerita money is king kan, power is king. Now netizen is king. Kalau kita pergi dekat dunia media sosial ni, hari ni netizen boleh jadi hakim, hari ni netizen boleh jadi mufti, esok netizen boleh jadi apa lagi? Engineer boleh jadi doktor, semua netizen boleh jadi kan. Kita tak mampu berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita ditindas, dibuli secara siber kan. Apa boleh kita buat? Kita sabar saja dan jadikan ayat ini sebagai penghibur kita. Tak apa. Dengan kesabaran aku, yang pertama aku dapat pahala. Dengan kesabaran aku, Allah Ta'ala dah jamin dah. Allah Ta'ala tak akan biarkan segala kemudaratan, keburukan yang dilakukan, walau kepada siapa saja, termasuk pada aku, Allah Ta'ala tak akan biarkan begitu saja. Jangan kita rasa macam sedih sangat, jangan murung sangat, jangan kita nak bingkah lawan, jangan. Kita dah tak mampu, tak berdaya kan. Jadi jadikan ayat ini sebagai kita panggil ayat penghibur. Dan janji Allah itu pasti benar. Kalau kita pergi pada konteks yang lebih luas kan, konflik contohnya di Palestin dan sebagainya, memang kadang-kadang kita cuba nak buat sekadar apa yang termampu. Kadang-kadang ada orang yang sanggup turun ke medan perang, ada orang yang tak mampu memberi pertolongan dari sudut ubat-ubatan, memberi pertolongan dari sudut wang, pakaian dan sebagainya. Kita buat apa yang termampu, tapi kita sedar bahawa ini tidak semudah yang kita rancang. Maka jangan bimbang, kerana akhirnya Allah Ta'ala pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang menganiaya orang lain. Tak kiralah sesama Islam ke, ataupun lebih-lebih lagi kepada orang yang bukan Islam yang menganiaya, yang macam kita tengok isu yang berlaku sekarang lah kan, di Palestin dan sebagainya. Sudah pasti Allah Ta'ala itu maha adil. Allah tidak akan menzalimi siapa pun, terutamanya orang-orang yang pernah dizalimi di dunia kan. Dan pembalasan Allah itu pastinya sangat-sangat adil, dan dia tidak pernah terbayang oleh mata manusia seadil itu Allah Ta'ala akan membalas. Sama juga bila kita pergi kepada soalan yang kedua kan. Kita kata ada orang yang ini pun yang rasa macam Allah Ta'ala ni tak balas ke kan. Sidang penonton sekalian, kita buat kerja kita, Allah Ta'ala buat kerja Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala ada bahagian dia yang jangan sampai kita mempersoalkan tangguh ke tak tangguh. Kita mana tahu, kadang-kadang ada orang yang kita nampak secara zahirnya nampak happy. Orang yang pernah buat masalah dengan kita kan, dia pernah aniaya kita, kita nampak dia happy. Orang pernah tipu duit dengan kita kan, kita kan, pergi berjalan kulu-kilir kan, duit aku tak bayar, duit aku tak ganti, dia tipu duit aku lama kan. Jangan kita hanya nampak di sudut zahir saja, dalam hati dia kita tak tahu. Allah Ta'ala mungkin membalas ataupun menyeksa batinnya kan. Hidupnya tak aman, tidurnya tak lena, dia ada penyakit-penyakit yang kita tak nampak kan. So
Jangan sesekali kita meragukan tentang janji Allah terhadap orang yang menzalimi orang lain. Pasti Allah Ta'ala akan membalasnya. Jadi kalau kita ragu tu kadang-kadang dia boleh menyebabkan keimanan kita pada Allah Ta'ala tu tergugat sikit kan. Kita merasa macam asyik aku je kena kan. Bila jangan mempersoalkan begitu, dan kita kena selalu bersangka baik dengan Allah dan jadikan ayat ini sebagai penguat semangat kita. Allah Ta'ala tak akan biarkan. Allah Ta'ala tak akan biarkan. Dan ada hadis Nabi kalau kita hurai panjang, orang-orang yang muflis di akhirat kan, yang mereka ini banyak buat amal tapi banyak juga buat dosa dengan manusia, sehingga akhirnya Allah Ta'ala ambil semua amal dia, pahala dia, bagi pula dosa orang tu pada dia, menyebabkan akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah. Dan itulah seburuk-buruk balasan yang akhir daripada ayat keempat ini. InsyaAllah. Jadi yang keempat ini boleh membawa masuk kepada ayat pelindung dan juga menjadi satu ayat penghibur kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada 4 ayat yang pertama kita nak bincangkan ni Ustaz, sebab kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungan sebentar sekali lagi TV9, dan Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar sekali lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Terima kasih kerana masih lagi kekal ke saat ini untuk kita sama-sama ambil ilmu, ambil pengajian dan juga pengajaran di sebalik surah Al-Ankabut ayat 1 hingga ayat 7. Dan alhamdulillah sepanjang tempoh kita bersiaran TV3 sebentar tadi sudah pun kita selesai 4 ayat yang pertama. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat lah daripada apa yang telah dikongsikan oleh yang berbagai Fadil Ustaz Khairul Anwar kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak teruskan lagi Ustaz dengan ayat berikutnya. Namun sebelum tu, pada sahabat-sahabat yang sedang menonton melalui Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Kalaupun kita sedang menonton melalui TV yang sekarang ni, buka sekejap kita punya handphone, buka kita punya Facebook page kita, Tanyalah Ustaz TV3. Tengok tu, tekan butang kongsi, kita kongsilah kepada seberapa ramai yang boleh untuk kita dapat manfaatnya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial kami yang lain, di Instagram official Tanyalah Ustaz, dan juga di TikTok kami di official_TUBTJK. Jadi insyaAllah sama-sama kita ambil manfaat daripada platform-platform tersebut insyaAllah. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan ayat yang kelima Ustaz. Sedikit tafsiran juga tadabbur menerusi ayat yang kelima Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Da'i Luqman. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kelima bercerita tentang satu hakikat yang tidak ternafikan lagi, iaitu pada satu hari kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan kamu berseorangan diri, sebagaimana suatu ketika dahulu kamu lahir pun seorang diri. Maka pertemuan dengan Allah ini adalah sesuatu yang pasti, yang memang wajib untuk kita imani. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, mereka ini menunggu-nunggu. Sebab itu dalam kadang-kadang setengah-setengah ayatnya digunakan perkataan yarju. Yarju ni berharap sangat. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah. Ini ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang tak sabar-sabar lagi lah. Kerana apa? Mereka telah lama dah bersabar, bersusah payah di dunia, taat kepada perintah Allah, tinggal segala larangan, sabar dengan ujian yang menimpa mereka. Maka mereka menunggu-nunggu hari untuk bertemu dengan Allah bagi menerima balasan ataupun habuan yang baik daripada Allah, yakni yang paling tinggi sekali ialah syurga Allah SWT. Maka Allah Ta'ala kata, sabar fa inna ajalallahi la'at. Maka sesungguhnya pertemuan itu akan sampai juga pada satu masa. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, bagi ahli-ahli maksiat, mereka ni nak mengelak berjumpa dengan Allah Ta'ala, tak berharap pun kan. Sebab apa? Sebab mereka bakal menerima padah di akhirat kan, menerima siksaan, menerima layanan yang buruk kan. Sebab tu daripada mula di padang mahsyar, bergerak ke padang mahsyar, ataupun kita pergi belakang sikit lagi, flashback sikit ke belakang, masuk kubur tu pun dah dibezakan dah bagi orang beriman macam mana, orang yang tak beriman macam mana kan. Diceritakan
Orang beriman ni kuburnya jadi luas, seluas mata memandang. Lepas tu daripada kuburnya sudah mula berbau wangian daripada syurga dan nampak dah lorongnya. Hidupnya perjalanannya senang saja. Di padang mahsyar orang huru-hara dia senang lenang. Lepas tu menerima catatan amalan pun melalui tangan kanan. Berbeza dengan orang yang ahli maksiat, yang hidup di dunia yang kita kata tadi, yang kita tak puas hati kan. Orang ni buat dosa banyak tapi nampak senang lenang. Dalam jiwa dia saja yang tahu kan, berkecamuk dan sebagainya. Matinya susah, sakaratul mautnya berat, masuk kubur pula dihimpit oleh kubur. Lepas tu pergi pada mahsyar huru-hara, orang lain berjalan berlari pergi nak menuju ke padang mahsyar, dia berjalan dengan kepala ke bawah, perutnya ke belakang, macam-macam kan. Di padang mahsyar diberi pula dengan catatan amalan dengan tangan kiri. Ada yang lebih teruk lagi, diberi min wara az-zahri, diberi melalui belakangnya kan. Setengah-setengah cerita kata dimasukkan buku catatan amalan melalui perutnya di depan dan diterima melalui belakang, macam-macam. So keadaan-keadaan begitu adalah membezakan antara orang yang beriman, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman, kufur, ahli maksiat. Mereka ni pasti akan takut untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kita berharap semoga kita menjadi orang yang beriman, yang sentiasa rindu nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, jangan bimbang, fa inna ajalallahi la'at, masa itu akan datang, akan tiba pada suatu masa nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan kita adalah di antara kalangan orang yang sudah dilapangkan hati kita, redha hati kita untuk bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolongan tersebut, insyaAllah. Ustaz, kita nak raikan soalan berkaitan dengan ayat kelima, Ustaz, daripada Syahir Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang kelima, adakah ayat ini menyuruh kita fokus kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang sangat istimewa dan itu yang kita harapkan, tetapi mengapa ada yang takut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon kepada Ustaz, terima kasih. Tambah sikit, Ustaz. Ada pula orang zaman sekarang ni, dia kata apa? Aku tak sabar nak mati. Sebab aku rasa aku dah sedia dah jumpa Allah. Macam mana pula, Ustaz, berkenaan itu? Bahaya kan? Dia rasa macam confident confident level tu tinggi tak boleh, jangan. Memanglah perasaan nak bertemu dengan Allah itu adalah suatu yang baik, satu yang dituntut. Tapi biarlah selari dengan kan dalam Islam dia ada khauf dengan rojak kan. Rojak ini berharap, khauf ini bimbang, takut. Jadi biarlah selari, jangan confident sangat. Aku dah sabar-sabar, mana hantau kan. Jadi biar selari. Selagi mana diberikan masa, diberikan ruang oleh Allah Ta'ala, kita syukuri ruang itu dengan melipat gandakan amalan. Jangan sekali-kali kita minta, nak mati cepat dah, aku dah tak sabar dah ni. Sebab apa? Sebab baru ni lepas balik haji dah kan. Orang balik haji, dosa dah habis dah kan. Jangan. Allah Ta'ala beri kesempatan tu macam-macam boleh berlaku kan. Dan jangan kita ingat, dan inilah kadang-kadang tipu daya iblis di situ kan. Bila kita mula merasa confident, tak ada rasa bimbang sedikit pun, kita rasa bahawa amalan kita cukup, benda ni sebenarnya akan merosakkan kita. Jangan begitu. Kita kena selalu merasakan, amalan aku tak cukup lagi lah, lalu kita melipat gandakan amalan. Di waktu yang sama, kita rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dia menjadikan kita manusia yang lebih baik. So dia biasa lari. Apa yang kita cakap tu selari dengan apa yang kita buat. Maka ketika itulah barulah kita sentiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tak cakap yang bukan-bukan lah kan. Macam tadi, aku tak sabar nak mati. Jangan. InsyaAllah. Jadi kita bukan kata apa, kita tak sabar tu, maksudnya dekat sini kita kena buat persiapan. Kita kena buat persiapan lah. Tu takkan berhenti. Jangan pula kita tiba-tiba suka duk nak berhenti ataupun kita nak terus minta Allah SWT matikan sekarang tu. Kita ni tak pernah sebenarnya cukup amalan kita. Mana kita tahu amal kita cukup tak cukup kan? Kita kena sentiasa ada bimbang tu. Jangan sekali-kali kita merasakan kita berada di zon comfort zone kan. Selesa dah ni, aku ni banyak ni Quran hafal dah, mayang tak tinggal, puasa, sunat pun semua buat. Jangan sesekali merasa selesa dengan ibadah. Kenapa? Kerana Allah kecil sangat yang kita buat tu, tak padan. Sebab tu kita kata last sekali, manusia masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita usaha keras besar macam mana pun amal kita, rupa-rupanya mungkin di sisi Allah kecil saja. Jadi jangan kita syok sendiri. Bukan tak ada syok sendiri. Teruskan berbuat amal, teruskan ikhlas, teruskan mengharap redha Allah, teruskan apa yang baik, teruskan. Jangan sesekali biarkan ruang hati kita diusik, dicucuk, digoda oleh syaitan yang memang nak kita tergelincir dan ikut dimasukkan neraka Allah Ta'ala. InsyaAllah tu kena hati-hati dengan talbis
iblis ni. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan pula Ustaz dengan ayat ke-6 Ustaz, sedikit penerangan daripada Ustaz berkaitan dengan ayat ke-6. Silakan. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ke-6 ini ada persamaan dengan banyak ayat lain, cerita tentang apa yang dibuat semuanya sebenarnya dibuat untuk diri sendiri. Dalam ayat ini sesuai dengan ketika surah ini diturunkan, kan surah Makkiyah. Makkiyah ni sebelum daripada hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi, keadaan umat Islam ketika itu lemah, kan? Maka dia banyak bercerita tentang melawan perasaan takut, bercerita tentang berpegang teguh dengan akidah tauhid, bercerita tentang bersabar dengan orang-orang kafir. Maka ketika ini memang orang Islam diseru supaya bermujahadah, kan? Mujahadah. Kita sekarang pun mujahadah juga, kan? Mujahadah paling pertama sekali dalam hidup kita, mujahadah bangun pagi, kan? Bangun subuh. Mujahadah bangun subuh, kan? Tak usah ceritalah kejayaan kita macam-macam, pingat kita macam-macam, sijil kita di dinding tu penuh. Tapi kalau bangkit pagi pun susah, itu bukan orang yang berjaya, kan? Kerana orang yang berjaya ni pagi dia bangun awal, kan? Itu kejayaan pertama yang boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Apa kata Allah? Wa man jahada, siapa yang bermujahadah dalam konteks ni, kalau dia berperanglah. Kalau dia berjuang melawan orang kafir, berjuanglah. Tapi konteks lebih luas, barang siapa yang bersungguh-sungguh, berusaha, fa innama yujahidu li nafsihi, maka sungguhnya dia berjuang, bersungguh-sungguh, berusaha untuk kebaikan dirinya sendiri. Kenapa saya sebut pada awal tadi ada persamaan dengan beberapa ayat? Sebagai contohnya Allah Ta'ala sebut, siapa yang berbuat baik, maka dia berbuat baik kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat zalim, maka dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kerana apa? Nampak je macam kita buat ni untuk Allah SWT. Memanglah niat kita kerana Allah. Nampak je kadang-kadang kita tolong kawan kita untuk kepentingan kawan kita. Nampak secara on the surface, secara asasnya. Tapi sebenarnya kebaikan tu kembali kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Sebab apa? Bila buat baik, kita dapat pahala. Bila kita dapat pahala, dengan pahala itulah jadi bekalan kita untuk mendapat redha Allah dan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Maka betul lah bila dia kata wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Ayat ini menolak sekeras-kerasnya dakwaan orang. Kadang-kadang orang berkira nak buat baik, berkira, kan? Buat apa aku nak buat kerja ni, bukan kerja aku. Buat apa aku nak tolong dia, nanti dia juga yang dapat nama. Buat apa aku tak naik pangkat pun. Inilah yang membezakan antara orang yang suka buat kebaikan tak mengira tentang balasan. Kenapa? Kerana balasannya dijamin oleh Allah Ta'ala. Jangan risaulah. Memanglah hang sedekah nampak macam duit hang kurang, tapi hang sedekah tu sebagai bekalan hang di akhirat juga. Jadi nampak je macam aku tak dapat apa, orang yang aku tolong yang dapat, kan? Jadi sebenarnya dia untuk diri sendiri. Sama juga bila kita menzalimi orang lain, nampak macam kita menzalimi orang lain, kita fitnah orang lain, kita kata kat orang lain, kita cakap buruk pasal orang lain, kita sebarkan aib dia, nampak macam dialah yang mendapat malu yang besar di dunia dan sebagainya. Tapi sebenarnya tanpa sedar, kita dengan buat begitu, kita dapat dosa. Dosa tu sendiri akan menzalimi kita, masuk pula kita ke dalam neraka Allah Ta'ala. Maka ayat ini membenarkan kenyataan yang tadi, dan sebenarnya dia juga, macam kita sebut tadi, motivasi lah. Bangun pagi, bangun jugalah mengantuk. Kenapa? Fa innama yujahidu li nafsihi, kamu untuk kebaikan diri kamu. Dan sungguhnya innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Taala itu maha kaya, tak berhajat apa pun daripada kamu. Jangan duk rasa macam hebat sangat ni, aku dah puasa Senin Khamis, dah bangun tahajud macam-macam. Jangan. Itu untuk kebaikan diri kita, dan Allah Taala tak berhajat pun. Allah Taala nak tengok macam mana kita dalam bentuk amalan soleh kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah tengok respon kita dengan respon apa sahaja yang Allah perintah kepada kita, apa yang kita lakukan. Jadi insyaAllah banyak kita akan buatkan berkaitan dengan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7. Namun kita berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kembali sebentar sekali lagi insyaAllah. Kembali kita bertemu pada pagi rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu di sebalik surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 7 pada hari ini. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah pun memahami 6 ayat dari sebalik surah Al-Ankabut ni. Tapi dah kita belajar tadi, sebelum mana kita berhenti berehat, sedikit tadabbur pada Ustaz daripada ayat ke-6. Jadi kita nak raikan soalan yang berkaitan dengan ayat ke-6 ini daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'ina warga Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-6. Di akhir ayat menyatakan Allah tidak berhajat sesuatu pun daripada makhluk. Soalan saya, adakah ini juga yang dimaksudkan dengan salah satu sifat 20 Allah, qiyamuhu binafsih,
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Ustaz. Da'i Luqman dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jawab ringkasnya betul dah tu. Betul dah tu. Maknanya Allah Taala ni berdiri dengan sendirinya, dia tidak berhajat kepada yang lain, terutamanya makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Taala tak berhajat sedikit pun. Bahkan dalam setengah-setengah ayat ada contohnya ayat tentang rezeki kan. Apa dia sebut, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Maknanya Allah Taala dia Maha berkuasa. Allah Taala tak berhajat pun. Lepas tu kita kata, bila kita ulas ayat ke-6 tadi, segala amal yang baik itu untuk diri kita. Allah Ta'ala tak berhajat sedikit pun. Dia tidak mengurangkan sedikit pun kehebatan, kebesaran Allah dengan kita tidak berbuat amal. Kita buat, kita untung, kita tak buat, kita yang rugi. Allah Ta'ala tak untung, tak rugi sikit pun kan. Itu maksud dia. Maka betul lah apa yang ditanya tadi. Maknanya Allah Ta'ala tak berhajat. Kenalah tu dengan salah satu bersifat Allah, iaitu qiyamuhu binafsi. Jadi insya-Allah berkaitan dengan sifat Allah SWT, qiyamuhu binafsi tersebut. InsyaAllah Ustaz, kita pun nak beralih ke ayat terakhir Ustaz, surah Al-Ankabut untuk topik kita pada hari ini, iaitu ayat yang ke-7 Ustaz. Sedikit tafsir daripada Ustaz, silakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana hebat dan bagusnya kita ini tetap manusia yang terdedah kepada kesilapan, kesalahan dan selalu membuat dosa. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut kan, setiap anak Adam itu membuat kesalahan dan setiap orang yang membuat kesalahan itu yang paling baik ialah orang yang bertaubat kan. Jadi kita tak lepas daripada itu. Itu satu hakikat. Yang kedua, ayat yang nombor 7 ini memberi satu alternatif kepada kita. Di samping kita memohon ampun, di samping kita beristighfar, kita juga boleh menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat yang terdahulu dengan cara kita menggantinya dengan kebaikan. Buat kebaikanlah. Kerana apa? Kerana kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dibuat akan menghilangkan segala kejahatan-kejahatan. So sebab tu dalam ayat ini dia kata lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Lanukaffir ni dia kata menghapuskan, memadamkan, menggantikan kesalahan-kesalahan. Jangan pula lepas kita tahu ni kita buat je lah salah, nanti kita buat baik lah ganti. Jangan gitu. Dosa ni kata Nabi, bagi orang-orang yang beriman, dia melihat dosa ni seperti gunung yang besar yang bakal menghempap kepalanya. Sangat besar walaupun sikit ya. Dosa buang sampah pun kata kan. Dosa kan. Kadang-kadang orang-orang yang orang sogok kan, kadang-kadang buang campak. Jangan. Kita baca dah tadi kan. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ay yasbiquna. Itu contoh paling mudah. Jangan kamu menyangka konteks kita buang puntung rokok tu Allah Taala biar begitu saja. Dosa tu sebab apa? Sebab mencemarkan alam, mengotor persekitaran. Dia kadang-kadang ditengok benda tu kecil, maka dia tak nampak benda tu besar. Bagi orang beriman, benda yang kecil begitu pun seolah-olah batu ataupun gunung yang bakal menghempap kepalanya. Bagi orang fajir, orang yang selalu buat maksiat, buat dosa, dia tak nampak dosa, walaupun besar dia tak nampak besar. Dia nampak seolah-olah seperti seekor lalat yang hinggap di hidung dia, di muka dia. Kalau dia tepih habis, pergi. Begitu. Kita tak nak begitu. Sebab apa? Sebab kita nak sentiasa berada dalam keadaan bimbang dengan dosa yang dilakukan, keadaan sentiasa mengharap kebaikan-kebaikan kita buat tu boleh menghapuskan dosa yang telah kita buat, kesalahan yang telah kita buat. Dan Allah Ta'ala memang jamin dalam ayat ke-7 ni, buatlah baik, buat baik, buat baik, buat baik. Selain pada dia boleh menghapuskan kesalahan, kita juga bila sibuk buat baik ni, kita tak ada masa lah nak buat jahat. Betul tak? Dengan sendirinya, betul lah, logik lah ayat ni. Satunya dia menghapuskan kesalahan yang pernah dibuat. Yang kedua, bila kita sibuk buat baik, tak sempat lah nak buat jahat. Itu sebenarnya nak bagi tahu. Maknanya sibukkanlah buat baik, sibukkanlah bercampur dengan orang baik, maka kita tak sempat nak bercampur dengan orang tak baik. Sibukkanlah baca konten-konten yang baik, tak sempat nak baca konten yang tak baik. Sibukkan dengan benda-benda yang baik, sudah pasti Allah Ta'ala akan membalas dengan sebaik-baik balasan, insya-Allah. InsyaAllah. Buatlah kebaikan sekecil-kecil mana pun, mudah-mudahan ia yang menjadi penghapus kepada dosa-dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berkaitan dengan ayat ke-7 ini daripada Puan Nur Jura Aziz Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-7, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ustaz, surah ini adalah surah Makkiyah, jadi amalan-amalan seperti solat, zakat dan juga haji belum ada lagi. Banyak hukum dan undang-undang agama disampaikan di Madinah. Maka apakah yang dimaksudkan dengan amal-amal soleh dalam ayat ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan go. Betul juga. Ni orang buat study ni. Soalan jadi Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Puan Nur Jura Azlin Sufian. Alright.
Dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, amal itu perbuatan, soleh itu yang baik. Jadi dalam konteks amalan soleh, jangan kita kongkongkan dia, kecilkan skop hanya kepada perintah-perintah yang wajib saja. Segala nilai-nilai murni, segala perbuatan-perbuatan yang baik bermula daripada sekecil-kecil perkara. Sebagai contoh, niat yang baik, itu juga amal yang soleh. Bercakap perkara yang baik, itu juga amal yang soleh. Menolong orang, memudahkan urusan orang, menyenangkan hati orang, senyum, mencampakkan kegembiraan dalam hati manusia, itu juga adalah amalan-amalan yang soleh. Bercakap benar, amalan soleh ni buat yang baik, satu hal. Meninggalkan perkara yang buruk, itu juga amalan soleh, kan? Tinggal tipu orang, taubat daripada mengaibkan orang, jauhi grup-grup yang suka cari salah orang, itu juga amalan-amalan yang soleh. Jangan hadkan kepada ibadah-ibadah khusus saja. Itu masalah dengan kita kadang-kadang, bukan kata Kak Puan, secara umumnya kita tertumpu kepada amalan soleh dalam bentuk ibadah yang khusus. Lalu kita membiarkan, mengenepikan, memandang kecil kepada amalan-amalan yang umum. Sifat-sifat murni, nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Semayang tak tinggal, tapi mengata orang pun laju juga. Kerja tak kan? mana? Ya. Sedekah, zakat bayar, tapi kerja 8 pagi sampai 5 petang, datang pukul 9, pukul 10 hilang dah. Mengulat, mengetem, mengetum. Mengetum ni bukan ketum. Mengetum ni minum air Nestum. Kalau tuan-tuan pergi dekat Sabah je saya rasa ada air Nestum. Saya pergi ceramah sana, memang minuman paling popular ialah Nestum. Tak, belum apa-apa lagi dah hilang. Lepas tu office awal habis pukul 5, pukul 4.30 tak jawab dah telefon. Ini adalah benda-benda yang kadang-kadang kita tak sedar, dia adalah benda-benda yang tak baik, benda-benda yang dibenci, benda-benda yang tak kena dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami. Dan kalau kita boleh patuh kepada itu pun dikira sebagai amal soleh juga. Pekerja yang beramanah, tidak tuang, tidak khianat, tak curi duit dan sebagainya, itu juga amal-amal soleh. Maka mungkin pada ketika ayat ini diturunkan, tidak ada banyak sangatlah kewajipan ibadah khusus, tapi nilai-nilai yang lain tu banyak, kan? Paling tinggi keimanan kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, kerja-kerja dakwah, kan? Pada ketika itu kan ada dakwah, kan? Dakwah sir, dakwah jahar, kan? Menyampaikan ajaran tauhid kepada orang-orang yang dekat dan jauh. Itu semua tu adalah amalan-amalan soleh, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi lakukanlah amalan soleh walaupun sekecil, dengan senyuman pun itu pun sudah soleh sangat dalam tu. Soleh sangat tu. Tapi pastikan senyum tu jangan sunyi seorang-seorang sebab takut orang fikir benda lain pula. Jadi insya-Allah mudah terjawab soalan tersebut. Ustaz, kita balik ke soalan berikutnya, Ustaz. Ini merupakan soalan yang merangkumi kesimpulan kita pada hari ini, Ustaz. Daripada Ruby Abu Bakar Ruby kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-7 soalan saya. Apakah syaratnya diterima amal soleh? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ya, terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Dan sidang penonton sekalian, ada dua perkara yang sangat-sangat dituntut. Yang pertama ialah tauhid kepada Allah. Yang kedua ialah amalan soleh. Sebagaimana disebut dalam akhir surah Al-Kahfi, kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, kan kita cerita tadi, wa man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah. Dalam surah Kahfi dia kata faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, falyamal amalan solihah. Ni yang amalan soleh ni, hendaklah dia berbuat amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tauhid dia kena betul. Satu, mengesakan Allah, jangan syirik. Dua syarat ni memang syarat asas lah untuk kita diterima sebagai orang yang beriman yang betul. Okey, cerita sekarang ni, apa syarat pula nak terima amal soleh? Yang pertamanya, satu tadi, kita kena berkait juga dengan tauhid tadilah. Amalan yang baik ni hanya diterima di sisi Allah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Okey, kalau dia adalah orang yang mensyirikkan Allah, buat amal baik macam mana pun, dia akan jadi seperti debu-debu yang berterbangan sahaja. Itu pertama. Yang kedua, okey, tauhid dah lulus. Yang kedua, kena ikhlas lah. Ikhlas. Amal tu soleh dah, tapi tak ikhlas. Kan? Menunjuk-nunjuk, riak, buatkan orang lain bukan kerana Allah. Maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, paling penting, buat ikut cara
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terbaiklah ataupun cara yang telah digariskan oleh para ulama. Kerana ada setengah-setengah benda contohnya berkaitan dengan ibadah khusus ni memang Nabi dah tunjuk. Ada setengah-setengah yang berbentuk lebih am, contohnya dalam bidang muamalat dan sebagainya. Mungkin senario-senario dan masalah-masalah isu-isu tak ada ketika Nabi, zaman Nabi kan. Dan benda ni pun sentiasa berkembang kan. Maka ikutlah garis panduan kan, garis panduan. Kalau kita kata tentang isu makanan halal dan sebagainya, kita ada JAKIM yang memantau tentang proses halal dan sebagainya. Maka ikutlah perintah ulul amri kan. Maka itu antara 3 syarat yang paling penting lah untuk dikategorikan amal kita tu soleh ataupun tak soleh. Dia kadang-kadang ada juga macam saya sebut di tengah tadi, kadang-kadang kita rasa dah soleh habis dah, rupa-rupanya kena tipu dengan syaitan pun ada juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang matlamat tidak menghalalkan cara, ada kadang-kadang bercampur aduk pula amalan soleh dengan amalan yang sayyi'ah kan. So benda-benda tu kena jaga, tapi yang paling penting 3 tadi itu adalah syarat utama lah. Amalan itu dikira sebagai amal soleh. Beramallah dengan ilmu. Ilmu paling penting ilmu. Paling penting ada ilmu. Tuntut ilmu tu juga satu amalan soleh juga. Jangan sebagai semangat saja nak buat amal soleh, semangat je lebih. Ilmu tak nak tuntut, datang tengoklah, tanyalah ustaz, InsyaAllah sama-sama biar kita tahu, jangan keliru insyaAllah. Jadi ustaz, mohon ustaz, kita pun sudah berada penghujung rancangan, mohon ustaz membacakan sedikit bacaan doa ringkas, mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada hari ini ustaz. Silakan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran ustaz di atas bacaan doa tersebut, dan juga mudah-mudahan Allah SWT kekalkan ustaz dalam kesihatan, panjangkan usia ustaz untuk terus sampaikan ilmu buat kami semua ni. Ilmu mahal ni, ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya Daim Luqman, mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita lihat episod rancangan talian ustaz biar tahu. Jangan keliru. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.